Kenapa kalau pergi hospital nak tunggu sampai 5-6 jam, lama sangat-sangat. Lepas jumpa doktor dapat sepapan Panadol. Macam tak berbaloi kan? Kenapa hospital ni tak nak buat apa-apa perubahan? Sebenarnya masalah menunggu lama lah ataupun waiting time yang sangat lama ni bukannya kat Malaysia je. Negara-negara maju yang kat luar sana pun banyak mengalami masalah yang sama. Nak kata patient yang sangat ramai kan? Instead of kita fikir apa yang hospital boleh buat untuk kita, apa yang kita boleh buat untuk hospital? Sebab dekat Malaysia kita ada primary care, kita ada secondary care, ada tertiary care. Hospital ni considered tertiary care lah, maksudnya yang very serious baru refer ke hospital. Tapi kalau yang tak serious, kita boleh je pergi primary care. Kita banyak, kita ada klinik kesihatan, klinik swasta, kita ada farmasi. Kat sana korang boleh dapatkan consultation before pergi ke hospital. So, kes-kes apa yang tak memerlukan anda untuk pergi ke kecemasan? The first one adalah sakit-sakit yang minor lah. Contohnya macam demam, sesama, batuk, baru je sehari 2 hari. Tak payahlah pergi kecemasan. Kalau korang baru sehari 2 hari demam sesama tu, pergi je ke mana-mana klinik kesihatan swasta ataupun ke farmasi. In case lah lepas 3 ke 7 hari makin teruk, tak sihat-sihat, baru refer ke hospital. Yang kedua adalah medical check-up. Yang ni pun tak perlu buat dekat hospital. Korang boleh pergi je dekat klinik, boleh buat. Ataupun nak buat HIV test ke untuk orang pasangan yang nak berkahwin pun semua boleh buat dekat klinik kesihatan. Cuma dekat sana kenalah follow prosedur, maksudnya kena buat appointment. Okay, but then dia tidaklah selama macam kita nak pergi hospital, nak tunggu lama kan. Okay, the third one adalah kalau you nak macam ada tukar Ralph tube ataupun nak tukar tube kencing, yang tu pun tak perlu pergi ke hospital. Memanglah you discharge daripada klinik pakar kat sana, tapi tak perlu pergi sana balik. Just pergi je ke mana-mana primary care. And then yang keempat adalah nak cuci luka. Contohnya mungkin you accident kan, accident bawa pergi ke hospital. Tapi lepas discharge samalah, cucian luka ni selain daripada klinik kesihatan, rasanya klinik community pun masih lagi boleh pergi. Ada juga pesakit yang pergi ke kecemasan sebab dia terlepas temu janji dengan klinik pakar. Sepatutnya tak perlu pergi kecemasan, korang boleh direct pergi ke specialist, ke klinik tersebut dan dapatkan appointment yang baru. Okay, ada juga kes patient yang pergi sebab dia nak sambung ubat dia. Maksudnya mungkin dia patutnya ambil ubat bulan 3 tapi dah bulan 5. So dia takut nak pergi farmasi kan, takut kena marah. Tak perlu takut, farmasi tak garang lah. Garang ke? Tak kan? Farmasi tu baik-baik. It's okay, tak payah pergi kecemasan. Just pergi ke farmasi. Selagi prescription tu masih valid, masih lagi boleh ambil ubat macam biasa. Okay, kalau weekend, badan kita panas kan, demam, klinik kesihatan tutup pula weekend kan sebab dia hanya office hour. Pilihan yang ada is korang boleh pergi ke klinik swasta. Sampailah tunggu hari Isnin, baru boleh pergi balik ke klinik kesihatan. Kalau pilihan you all adalah nak pergi ke klinik kerajaan lah. Kalau contohnya memang dah tak tahan, memang teruk, boleh pergi ke klinik kerajaan, tapi korang akan diletakkan di zon hijau. Samalah kena tunggu 5-6 jam juga. Dah semua tak boleh, apa je nak boleh pergi ke kecemasan kan? Okay, contoh-contoh yang memang perlu pergi ke kecemasan, kalau ada stroke, ada accident, keracunan, melecur, sawan, ni semua adalah yang kita anggap sebagai kes-kes emergency yang sepatutnya pergi ke emergency lah. Kalau kita mainkan peranan kita sebagai masyarakat untuk hanya pergi ke hospital jika betul-betul kecemasan, kita akan banyaklah bantu untuk kurangkan waiting time. So orang yang betul-betul perlu ke kecemasan dah dapat jumpa doktor dengan lebih cepat berbanding biasa.